Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bila saya tengok budak-budak UMNO ni bercakap, kadang-kadang saya tertanya juga, mereka ni membuat tidak kajian tentang prestasi UMNO dalam 14 pilihan raya semenjak merdeka? Tak pernah. Tak ada satu pilihan raya pun di mana UMNO menang lebih dari 50% dari kerusi parlimen. Biar saya baca statistik sini. Pada tahun 69, pilihan raya 69, UMNO menang hanya 35% sahaja kerusi parlimen. Oleh kerana itu, Barisan Nasional ditubuhkan untuk mengganti Parti Perikatan. Oleh kerana sekiranya UMNO masih berterusan dengan Parti Perikatan, maka pilihan raya akan datang mereka akan kalah. Jadi Parti Perikatan digantikan dengan Barisan Nasional, satu gabungan semua parti politik, pembangkang dan kerajaan kecuali DAP. Pada tahun 74, UMNO menang hanya 40% dari kerusi parlimen. Dari 35% semasa Parti Perikatan kepada 40% semasa Barisan Nasional. Dia meningkat hanya 5%. Itu pun dengan satu gabungan besar. Dan kecuali kalau tidak kita ambil kira parti-parti lain, maka UMNO tumbang pada pilihan raya itu. Pada tahun 78, pilihan raya 78, UMNO menang 45%. Tahun 82, 45%. Tahun 86, 47%. Tahun 90, semasa wujud semangat 46, UMNO turun kepada 39%. Hampir sama tahun 69. Tahun 96, UMNO naik ke 46%. Tahun 99, semasa tercetusnya reformasi dan juga PKR dan gabungan pembangkang kali pertama dalam sejarah, iaitu Barisan Alternatif, UMNO menang hanya 37%. Jadi tahun 69 35, tahun 90 39, tahun 99 turun balik 37. The best, prestasi yang terbaik, prestasi yang cemerlang sekali dalam sejarah semasa Abdullah Badawi jadi Perdana Menteri, UMNO menang 49%. Jadi kesemuanya Barisan Nasional menang 91%. Tapi dari 91% kerusi parlimen, the best in history, UMNO hanya menang 49%. Slightly short of 50%. Tak sampai 50%, kurang sikit. Dan tahun 2008, UMNO turun balik kepada prestasi tahun 69, iaitu 35%. So 1969 35%, naik 2008 35 juga 35%, tapi oleh kerana barisan 2008 UMNO masih boleh bentuk kerajaan, masih boleh memerintah. Jadi bermaknanya tidak ada satu masa pun dalam sejarah, tidak ada satu pilihan raya pun dalam 14 pilihan raya yang UMNO menang majoriti. Simple majority, iaitu 51%. Tak pernah. Habis tinggi 49. Dan itu pun tahun 2004, dan selepas tu UMNO menurun semula tahun 2008, 2013 dan 2018 2018, di mana UMNO hilang kuasa terus. Bermaknanya UMNO on its own cannot form the government. UMNO tanpa rakan dalam gabungan Barisan Nasional ataupun sebelum itu Parti Perikatan, mereka tidak boleh bentuk kerajaan. UMNO perlu parti lain. Sejarah telah membuktikan 14 pilihan raya never
has UMNO ever won 51% or more of the kerusi parlimen? Ini hakikatnya kita tidak boleh nafi. Dan sekira the best UMNO can do is 40% dari kerusi parlimen, bermaknanya lagi 60% dari kerusi parlimen UMNO tak menang. Soalan dia, yang menang tu rakan dalam Barisan Nasional tak timbul because it's not UMNO. Dan katalah kita ambil satu hypothetical situation ataupun kita dari segi teori, UMNO bertanding seorang. UMNO tak bertanding melalui gabungan, tak pakat dengan mana-mana parti lain. Bermaknanya UMNO lawan yang lain. UMNO tidak boleh memerintah. UMNO can never form the government. Even di zaman gemilang, iaitu kita ambil lah kata pilihan raya tahun 2004 semasa Pak Lah Perdana Menteri, pun UMNO tak boleh menang 51%. Bermaknanya tanpa orang lain, UMNO akan kalah. Now, kita kata UMNO menang 30%, UMNO menang 40% oleh kerana UMNO tidak bertanding semua kerusi. Okey. Katalah UMNO bertanding 50% dari kerusi. Iaitu, kalau kita ambil 222 kerusi parlimen, UMNO bertanding katalah 111, ataupun bagi UMNO bertanding 112. Bermaknanya kalau UMNO bertanding 112, ini lebih dari 50%. 50% plus one more seat. So, let UMNO contest 112 dan yang 110 tu UMNO tidak bertanding. Tapi UMNO tidak boleh menang ke semua kerusi yang UMNO bertanding, iaitu 112. Kalau UMNO bertanding pun, katalah 112 kerusi, habis tinggi UMNO boleh menang dalam 80 hingga 90, 80 to 90 seats. Dan kalau UMNO bertanding semua 222 kerusi, buatlah macam kata di England atau di Amerika. Parti yang memerintah, baik di Amerika, baik kata kalau di England ni Conservative Party, dia bertanding semua. Every seat they contest. Every single seat they contest. Bermaknanya kalau mereka menang, mereka boleh bentuk kerajaan seorang diri. On their own. Tanpa gabungan, tanpa pakatan dengan mana-mana parti. On their own, they can form the government oleh kerana dia bertanding ke semua kerusi, 100% dari kerusi, dan mereka menang lebih dari 50% dari kerusi yang mereka bertanding. Bermaknanya, kalau UMNO bertanding 222 kerusi, dan sekiranya UMNO menang katalah 120 kerusi, maka UMNO boleh bentuk kerajaan without anyone else, seorang diri, tak perlu berpakat atau bergabung dengan mana-mana parti lain. Tapi UMNO tak boleh menang. Kalau UMNO boleh menang 222 kerusi parlimen, maka UMNO akan bertanding 222 kerusi parlimen. The fact that UMNO tahu mereka tak boleh menang semua kerusi, mereka tak boleh menang lebih dari 50% dari kerusi, mereka akan menang di antara 30 ataupun 40 lebih. Habis-habis tinggi 45-46% dari kerusi, maka UMNO terpaksa bergabung, terpaksa berpakat dengan parti lain. Sebab kalau UMNO nak cuba bertanding ke semua kerusi supaya boleh menang lebih dari 50%, tak akan berlaku. It will not happen. It will never happen. So, UMNO ataupun ni lah official spokesman UMNO ni, yang ramai yang bercakap tentang UMNO kuat, UMNO tak perlu orang lain, UMNO seorang diri sudah boleh menang pilihan raya. That is nonsense. Itu cakap takbur, big talk, which will never happen. Sebab kalau perkara itu boleh berlaku, sudah lama UMNO akan bertanding semua kerusi dan tidak akan berpakat. Macam di England, macam di Amerika, dia orang bertanding, satu parti bertanding semua kerusi dan
mereka menang lebih dari 50%, 55 atau 60% dari kerusi, dan mereka bentuk kerajaan seorang diri, on their own, without any coalition. Tapi kebanyakan negara sekarang ni, mereka terpaksa berpakat, terpaksa bergabung untuk menang pilihan raya. Sebab nak mendapat lebih dari 50% jarang-jarang ada negara yang perkara itu boleh berlaku, dan Malaysia terutama sekali, UMNO tidak akan menang 50% atau lebih dari kerusi walaupun mereka bertanding 100% dari kerusi. So UMNO needs others. UMNO perlu Sabah, UMNO perlu Sarawak, UMNO perlu parti Cina, UMNO perlu parti India, parti Dayak, dan macam-macam parti UMNO perlu sekiranya nak bentuk kerajaan. Jadi lebih baik kita bercerita tentang bagaimana UMNO boleh bertolak ansur, give and take dengan parti-parti lain, dengan bangsa lain, dengan agama lain. Sebab ada banyak agama ni which is race-based dan religion-based. Termasuk bukan saja Islam, termasuk Kristian dan sebagainya. Jadi sekira UMNO nak cakap besar, UMNO ni nak takbur, dan UMNO nak berkata dan mereka tak perlu orang lain, itu satu cakap yang tidak sioman. It's an insane statement because it can never happen. It will never happen. And the faster UMNO accept the fact that it needs other people, the better for UMNO's future. Jadi kalau dia orang ni berterusan cakap besar, kutuk orang ni, kutuk orang tu, berkata dia orang tak perlu orang ni, dia orang tak perlu orang tu, UMNO seorang diri dah cukup kuat, UMNO seorang diri sudah boleh memerintah, dan sekira semua parti yang dikutuk merajuk dan mereka semua bersatu di bawah apa yang dipanggil kemah besar, the Big Ten, maka it's going to be UMNO versus the whole of Malaysia, UMNO versus the rest of Malaysia, UMNO lawan semua orang lain. Maka UMNO dengan hanya 35-40% kerusi akan menjadi pembangkang, dan gabungan kemah besar akan menjadi kerajaan. The only advantage UMNO ada ni, satu saja yang boleh katakan UMNO ni boleh mengatasi yang parti-parti lain lah. Parti pembangkang ni ataupun semua parti-parti lain selain dari UMNO ni bergaduh, tidak boleh nak berpakat, masing-masing nak rebut kuasa, dan kemah besar ni bukan satu tindakan yang ikhlas. Mereka nak bentuk kemah besar ni hanya untuk mengalahkan UMNO. Soalan dia, selepas UMNO kalah, what happened? Dia orang tak tahu apa nak buat. Sebab sekira betul UMNO kalah, pilihan raya akan datang ini, dan geng kemah besar menang majoriti, maka akan berlaku kekecohan, dan dia mungkin tak sampai 22 bulan macam kerajaan Pakatan Harapan dulu, ataupun mungkin kekecohan tu akan melibatkan mereka tak mampu bentuk kerajaan kerana mereka tidak boleh berpakat siapa jadi Perdana Menteri, siapa akan jadi Menteri Kabinet, siapa akan pegang jawatan ini, jawatan itu. They will fight even before dia orang boleh angkat sumpah. Sebelum boleh angkat sumpah bentuk kerajaan, dia orang akan bergaduh. Itulah tabiat pembangkang, terutama sekali bila dipimpin oleh pemimpin macam Anwar Ibrahim yang hanya ada satu matlamat, iaitu nak jadi pilihan, nak jadi Perdana Menteri, tak kisah cara mana pun, by hook or by crook, he wants to become Prime Minister. Even kalau gabungan tu hancur, macam yang berlaku bulan Februari tahun 2020, dia tak peduli asalkan matlamat dia tercapai, iaitu jadi pilihan, jadi Perdana Menteri. Biar kalah pilihan raya atau biar kerajaan jatuh, it does not matter. Assalamualaikum, salam sejahtera.